Okey, kita tengok soalan seterusnya. Rajah 4 menunjukkan graf kuadratik fx sama dengan 18 tolak 2 bracket x tolak 2 kuasa 2. Bermaksud graf ini equation dia adalah fx sama dengan 18 tolak 2 x tolak 2 kuasa 2. Okey, nyatakan koordinat titik maksimum bagi lengkung ini. Okey, titik maksimum ya. Okey, bila titik maksimum, jika kita perhatikan, ini adalah bentuk equation, quadratic equation yang telah melalui proses penyempurnaan kuasa 2. Okey, kenapa kita nak tukarkan dia? Sebab penyempurnaan kuasa 2 kita boleh menunjukkan terus macam mana boleh menunjukkan terus kedudukan maksimum atau minimum point sesuatu graf. Untuk graf ini, keadaan dia adalah A dia adalah negatif. Sebab apa? Pendarat bagi x tolak 2 ini adalah negatif 2. So bila kita buka bracket, dapati A dia x kuasa 2 akan jadi negatif 2 dan graf akan berbentuk masam. A negatif akan menghasilkan graf berbentuk masam. Okey, masam dan dia mempunyai titik maksimum. Okey, ini jika kita susun balik dia akan jadi bentuk macam ni ya. Okey, kita pusingkan. Okey. Jadi, untuk kita mengetahui titik maksimum dia yang terletak di sini macam mana daripada bentuk quadratic equation ini ialah untuk koordinat x kita ambil yang dalam bracket ini. Okey, kita keluarkan yang dalam bracket, kita equalkan dengan kosong. Okey, equalkan dengan kosong. So koordinat x bagi titik maksimum adalah 2. Okey, manakala kedudukan koordinat y untuk point maksimum ini adalah yang di luar ini. Okey, kita terus ambil direct. So y dia adalah 18. Okey, so bermaksud kedudukan di sini adalah 2, 18. Okey. Yang kedua, soalan yang kedua 4B, persamaan paksi simetri bagi lengkung ini. Okey, bila disebut tentang paksi simetri, bila disebut simetri bermaksud pembahagian dua yang sama rata. Okey, so paksi simetri adalah satu garisan yang membahagikan graf ini kepada dua equal. Okey, sama banyak. So dia berada di mana? Dia akan berada di sini. Okey, sebab apa? Jika kita extendkan lagi graf ini, dia akan jadi, okey, ni saya lukis tak betul ya. Dia sepatutnya macam ni. So keluasan belah kiri dan belah kanan adalah sama pada garisan ini. Okey, sebab apa kita kena bahagikan secara menegak? Sebab graf ini naik ataupun turun. Jika kita buat garisan sini, obviously terang-terangan kita tengok bahawa pembahagian kawasan di bawah graf ini tak sama. Tapi kalau kita bahagi di tengah-tengah, kita akan nampak bahawa pembahagian dia adalah sama. Jadi line ini adalah salah. Okey, dia mana-mana pun dia akan menegak dan melalui titik maksimum. So di sini x dia adalah 2 dan garisan ini adalah x sama dengan 2. Inilah equation, inilah persamaan paksi simetri bagi graf ini. Okey? Dan soalan seterusnya, soalan C, julat nilai x apabila fx ialah positif. Okey, julat nilai x apabila fx adalah positif. So kita perhatikan di sini, di mana fx yang positif ialah yang berada di atas paksi x, dan kita akan tengok bahawa paksi nilai fx yang positif berada di antara negatif 1 hingga 5. Kawasan daripada negatif 1 hingga 5 sahaja dia kedudukan graf ini berada di atas paksi x. Okey, so dia nak julat ataupun range nilai x di mana fx adalah positif. So dia adalah negatif 1, kedudukan dia di antara negatif 1 dengan 5, negatif 1 hingga 5. So ini adalah julat bagi nilai x untuk fx adalah positif. Okey, so semua soalan ini adalah sangat direct ya. Sebab tu 3 markah saja untuk 3 soalan. So 1 markah per
satu soalan. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya diberi persamaan kuadratik 3x square tambah h x tolak 6 sama dengan 0. Dengan kaedah h adalah pemalar, cari nilai h jika satu daripada punca-punca persamaan ini adalah 1/3. Okey. So, ini adalah soalan berkaitan dengan hasil tambah punca dan hasil darab punca. Sum of root dan product of root. Okey, pertama sekali kita kena ubah bentuk equation ini kepada bentuk SOR, POR ataupun HDP hasil tambah punca dan HDP hasil darab punca. Macam mana? So, pertama sekali bentuk dia adalah X kuasa 2 tolak hasil tambah punca ataupun SOR, sum of root bagi yang belajar dalam bahasa English, dan ini dalam bahasa Melayu, X tambah POR, product of root ataupun hasil darab punca, HDP ataupun POR sama dengan 0. Okey. Jadi kita perhatikan bentuk ini. Kita bandingkan dulu. Yang pertama sekali, di sini di depan X kuasa 2 hanya ada satu sahaja. Nilai dia ada satu sahaja. Tak ada negatif, tak ada positif, tak ada nombor lain. Dia wajib kena satu sahaja. So kita kena ubah daripada 3 menjadi 1. So macam mana kita bahagikan semua dengan 3. So kita jadi macam mana? So akan jadi X kuasa 2 tambah H per 3. X tolak negatif 6 bahagi 3, kita akan dapat negatif 2. Okey. So kita katakanlah salah satu punca dia adalah alfa dan beta, dan kita katakan alfa dia sama dengan 1/3 seperti yang di-mention dalam soalan. Okey, so kita kena cari satu lagi punca iaitu beta. Kita sudah ada alfa iaitu 1/3. So untuk SOR, saya lebih suka menggunakan dalam istilah English SOR, product of root. Untuk product of root, dia adalah hasil tambah kedua-dua punca ini, iaitu 1/3 tambah dengan beta. Okey, kita nak cari beta. Okey. Dan POR ialah hasil darab punca, iaitu 1/3 darab dengan beta. Kita akan dapat beta per 3. Okey. So the next step is kita bandingkan di sini. Kita akan tengok, kita bandingkan dua ini. Sebenarnya SOR ini nilai dia adalah H per 3. Tetapi berhati-hati ya di sini. Di sini positif, di sini negatif. Bermaksud SOR sama dengan negatif H per 3. Okey, kenapa nak letak negatif H per 3? Jika kita letak H per 3 sini, jika kita bandingkan di sini adalah negatif, sini positif. Jika kita letak negatif H per 3, kita akan dapat benda yang sama. Okey, berhati-hati ya di sini depan SOR ataupun depan hasil tambah punca ini haruslah negatif. Okey, itu adalah dia punya rules ataupun peraturan untuk menggunakan kaedah ini. And then kita perhatikan di sini hasil darab punca di sini adalah negatif 2. So terus masukkan sama dengan negatif 2. Okey, terus kita dapat nilai dia adalah nilai beta satu lagi ataupun punca satu lagi adalah beta sama dengan, kita pindahkan 3 ke sini, kita akan dapat negatif 6. So bermaksud punca satu lagi adalah negatif 6. Okey. So, adakah kita boleh cari nilai H sekarang? Boleh. Macam mana? Kita masukkan nilai beta dalam equation ini ya. Dalam equation ini. Okey, dalam equation ini kita masukkan nilai beta. So, 1/3 tambah beta negatif 6 sama dengan negatif H per 3. Okey. Okey. So next step macam mana? Kita pun selesaikan macam biasa ya. 1/3 tolak 6 kita akan dapat.
So 1/3 tolak 6 kita akan dapat negatif 17/3. Okey, negatif 17/3 sama dengan negatif H/3. Okey, benda yang sama per 3/3 boleh potong. Okey, kalau anda tak yakin macam tu, anda pindahkan 3 sini. So dia akan 3 akan dipotong. Kita boleh bahagikan terus dengan 3 di bawah. Negatif potongan negatif. So bermaksud H sama dengan 17. Okey, itulah nilai H yang kita nak cari di sini. Okey, yang penting untuk soalan ini ialah anda betul-betul memahami penggunaan formula ini dan macam mana kita nak cari dia. Ingat ya, apa-apa pun ingat rules yang pertama untuk SOR dan POR, HTP, HDP adalah di depan X kuasa 2 mesti tak ada apa-apa dan dia wajib positif, dan di depan SOR kita kena ada negatif. Okey, ingat benda tu ya. Okey, ini adalah cara dia untuk cari H unknown di sini. Okey, menggunakan punca yang diberi. Soalan seterusnya, cari nilai H jika hasil tambah punca-punca persamaan itu ialah negatif 2. Hasil tambah punca-punca, SOR, sum of root adalah negatif 2. Bermaksud katakanlah dia punya roots dia adalah, ataupun dia punca dia adalah alpha dan beta. Okey, ini bukan sama seperti soalan A, ini soalan lain ya. Okey, jangan guna data ataupun jawapan yang anda cari untuk A untuk soalan B ini. Itu soalan yang situation yang berlainan. Okey, so dia bagi apa? SOR, iaitu hasil tambah dia sama dengan negatif 2. Okey, hasil tambah di sini seperti soalan tadi kita guna kaedah yang sama menggunakan formula ini. Jika kita perhatikan sini, SOR ataupun hasil tambah di sini haruslah negatif. So apabila negatif, H over 3 di sini haruslah menjadi negatif H over 3. Okey, negatif H over 3. Okey, so kita tengok kat sini, kita boleh ke cari nilai H? So kita terus boleh cari nilai H ya. Sebab apa? Ini soalan yang sangat direct So kita boleh potong. So kita terus dapat H sama dengan, pindahkan 3 ke sini, H sama dengan 6. Okey, itu sahaja untuk soalan ini. Okey, so ingat ya, seperti saya ulang sekali lagi formula ini. Okey, yang paling penting ialah anda faham apa yang anda buat. Okey.